semua, apa khabar? Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar cikgu. Okey, bertemu kembali bersama cikgu Irene untuk pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Okey, apa khabar pelajar semua? Cikgu harap semuanya sihat-sihat ya. Okey, dah lama kita tidak bersumuka, jadi hari ini cikgu nak tunjuk muka sikitlah. Okey, selama ni tunjuk video saja kan? Okey, so hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita berkaitan dengan topik 1.2 iaitu kelahiran. Jadi pada minggu lepas, okey, pelajar-pelajar telah pun pelajari tentang apa? Kepentingan pengambilan makanan berkhasiat kepada ibu selepas kelahiran. So kita hari ini akan lihat topik yang berikutnya iaitu kepentingan penyusuan susu ibu. Okey, kepentingan penyusuan susu ibu. Okey, di bawah topik 1.2.4. Jadi untuk topik ini yang murid-murid, pelajar-pelajar semua akan lihat kepentingan susu ibu ni boleh kita bahagikan kepada dua. Pertama, kepentingan penyusuan susu ibu kepada ibu, dan yang kedua kepada anak ataupun kepada bayilah yang baru dilahirkan. Jadi di sini kita akan lihat satu persatu apakah kepentingan susu ibu. Cikgu rasa mungkin kamu semua ada pengalaman lihat ibu kamu menyusu adik-adik kamu kan. Sekarang kamu semua ni semua dah profile, mungkin kamu ada adik-adik kecil. Sebelum ni ibu kamu pernah menyusukan mereka. Mungkin kamu pernah lihat bagaimana ibu kamu menyusukan anak-anak adik-adik kamu, betul? Jadi kamu pun secara tak langsung tahu mengapa susu ibu itu penting untuk bayi. Saya rasa tanpa kamu belajar pun kamu tahu mengapa susu ibu itu penting untuk bayi. Jadi kita tahu bahawa susu ibu ini memang sangat disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bila bayi itu dilahirkan saja memang secara automatik memang disuruh, kalau dia suruh ibu tu, kalau yang lain di hospital especially memang wajib. Lepas dimandikan aja bayi tu semua, wajib ibu tu akan terus menyusu. Dia akan letak baby tu di sebelah ibu tu supaya ibu tu akan terus direct menyusu anak itu, bayi itulah. So sekarang kita akan lihat dulu. Yang pertama sekali ialah ibu. Kepentingan penyusuan ibu ini kepada ibu. Yang pertama sekali, membantu mengecutkan rahim dan mengembalikannya kepada saiz yang asal. Sebagaimana kita dah pelajari sebelum ini, bila ibu tu dah mengandung 9 bulan, dah melahirkan, rahim tu kan bila dia mengandung, rahim tu membesar. Sebab ikut saiz baby tu dalam kandungan kan. Jadi bila baby tu dah keluar, untuk mempercepatkan proses pemulihan rahim itu supaya rahim cepat kecut untuk kembali kepada keadaan asal, memang disarankan untuk menyusu sebab ini akan mengecutkan rahim ibu itu. Yang kedua, mengurangkan pendarahan selepas bersalin. Jadi kalau ibu tu yang menyusu akan mengurangkan pendarahan. Kita tak tahu apa yang terjadi dalam rahim seseorang. Lepas bersalin mungkin ada komplikasi atau masalah-masalah, kita tak tahu. Jadi dengan proses seorang ibu tu menyusu, ini akan mengurangkan masalah pendarahan selepas bersalin. Jadi darah dalam rahim tu cepat kering lah. Baik seperti yang lain. Yang ketiga, membakar kalori dan mengembalikan bentuk badan asal ibu dengan cepat. Jadi ini memang sangat disukai oleh ibu-ibu lah, cepat kembali kepada bentuk badan yang asal. Semakin dia menyusu banyak kalori. Sebab apa? Setiap kali apa yang cikgu dah cakap sebelum ni, apa yang ibu tu makan, dia akan pergi kepada baby kan. Sama juga, setiap zat-zat makanan yang diambil oleh ibu itu, semua zat-zat itu akan mengalir, dihasilkan melalui susu ibu. Jadi sebab itulah kita dah belajar ibu tu kena makan makanan yang berkhasiat semasa lepas melahirkan, supaya susu yang dihasilkan juga berkualiti, susu yang mengandungi zat-zat untuk baby. So sekarang kita lihat bila ibu tu menyusu, ini akan membakar kalori. Jadi janganlah lepas ibu tu dia dah lepas bersalin asyik malas saja makan tidur, tak nak menyusu bayi. Dia senang aja nak kerja, bagi je susu formula.
bukan nak cakap apa, kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang bekerja kerana terpaksa, dia tak nak susah-susahkan diri dia bagi je susu botol. Tapi kita tak boleh salahkan lah, sebab kadang-kadang ada juga setengah ibu dia ada masalah, susu badan tak ada, istilah yang biasa kita dengar lah, susu badan orang kata lah, susu ibu tak ada, jadi dia tak ada pilihan, dia bagilah susu formula. Tapi bagi mereka yang ada susu ibu ini yang keluar secara semula jadi ni, janganlah tak menyusuan. Jadi inilah kita dapat lihat ya. Yang keempat, kepentingan susu ibu ni kepada ibu dapat mengurangkan risiko bara payudara dan bara ovari. Okey, kita dah pelajari sebelum ini payudara, okey. Ini adalah payudara, dan ovari, okey, ialah apa? Ialah sistem pembiakan wanita. Jadi sangat penting untuk, okey, bila ibu tu dia menyusu, ini dapat mengurangkan dia risiko mendapat kedua-dua bara ini. Sebenarnya wanita ni kan banyak risiko dia juga. Risiko dia mendapat bara payudara dan bara ovari ni antara risiko bara yang paling terkenal lah, paling utama lah ya. Memang ya, wanita-wanita ini memang terdedah kepada risiko bara payudara atau kanser payudara ataupun bara ovari. Dua ini. Okay. Ataupun dalam arti kata lain, ovari ataupun bara pangkal rahim, itu kanser cervix yang sebelum ni cikgu pernah sebut dalam video cikgu sebelumnya. Jadi ini adalah contoh-contoh kanser-kanser yang senang ya perempuan wanita itu kenalah. Jadi sebab itulah disarankan menyusu ibu, menyusu baby itulah supaya dapat mengurangkan risikonya. Okey, yang kelima, menjarakkan kelahiran jika mengamalkan penyusuan ibu secara sepenuhnya. Jadi jika seseorang ibu tu kan, dia memang menyusu sepenuhnya, dia tak adalah sekejap bagi susu botol, sekejap bagi susu ibu. Jadi bila dia bagi dengan tetap, susu ibu itu, ini dapat menjarakkan kelahiran bayi berikutnya. Memang disarankan ya supaya ibu yang lepas bersalin tu jangan cepat-cepat dapat anak lagi ya. Itu tidak baik untuk rahimnya. Sebab itulah doktor menyarankan sebenarnya sekurang-kurangnya lah 2 tahun selepas melahirkan bayi, barulah dia boleh apa orang kata, mengandung kembali. Itu sebab proses untuk rahim tu sembuh sepenuhnya memakan masa lebih kurang at least lah 2 tahun lah. Okey, itu yang dinyatakan oleh doktor lah. Okey, disarankan oleh doktor. Tapi kalau dah termengandung, tak cakap apalah. Itu cikgu lawak sikit lah. Okey, jadi kita lihat yang seterusnya, kepentingan penyusuan susu ibu kepada bayi pula. Jadi kita dah lihat kepada ibu, sekarang kita lihat kepada bayi. Okey, jadi kita semua sedia maklum betapa pentingnya susu ibu itu kepada bayi juga. Okey, kalau mau lihat di sini, nombor 1, susu ibu ini kita semua tahu, sedia maklum, membekalkan nutrien kepada bayi. Jadi susu ibulah antara susu yang terbaik sekali. Itulah yang dikatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Mana-mana kita lihat poster-poster, memang kita tahu susu ibu adalah susu yang terbaik. Memang susu formula pun, walaupun dia buat iklan macam mana pun, susu dia terbaik, ada zat ini, ada zat itu, ada nutrien ini, tapi sebenarnya susu ibu adalah susu yang terbaik di dunia. Tiada susu lain yang dapat menandingi susu ibu. Sebab itulah kalau kamu lihat, hanya susu ibu saja yang mengandungi kolostrum. Tahu tak kamu, bila saja bayi itu dilahirkan, biasanya lah kalau di hospital setengah jam saja lepas dilahirkan, memang itulah proses permulaan yang pertama kolostrum itu. Dapat lihat perkataan ini, kolostrum ini dihasilkan, dikeluarkan melalui susu ibu. Sebab itulah disarankan bayi menyusu ibu tu menyusu bayi tu selepas dilahirkan immediately, serta-merta. Sebab apa? Kolostrum inilah yang penting. Kolostrum ni tak keluar tiap kali dia susu pertama yang keluar daripada ibu tu lah, itu yang ada kandungan kolostrum tu. Jadi kolostrum ni kepentingan dia boleh meningkatkan, menguatkan imuniti bayi. Imuniti maksudnya sistem daya tahan bayi tu, supaya bayi tu tidak mudah dijangkiti penyakit. Sebab itulah kalau kamu pernah pergi ke farmasi, kedai, ada jual tau, sebenarnya ada jual kolostrum.
Dulu cikgu pernah lah beli untuk anak cikgu. Dia ada jual pil kolostrum yang dihasilkan oleh susu kambing. Jadi dia buat dalam bentuk tablet. Tapi sebenarnya ada juga kolostrum yang dijual di pasaran. Cuma di sini cikgu nak bagi tahu kolostrum yang terkandung dalam susu ibu itulah yang dapat menguatkan sistem imuniti bayi itu. Jadi pentingnya di sini seseorang ibu tu menyusui anaknya selepas melahirkan anaknya. Okey. Yang ketiga, mencegah masalah alahan seperti asma, eczema dan kolik bayi. Ketiga-tiga ni memang masalah yang senang jangkiti oleh bayi kalau tidak dijaga dengan betul. Kadang-kadang bayi ni dia mudah kena asma. Mungkin tahu tak semput asma ya. Ini perkara yang biasalah kena pada bayi. Masalah kesukaran pernafasan, lepas tu eczema yang sebelum ni cikgu ada tunjuk masalah ruam panas yang sangat kronik, dia merah-merah ya, ruam panas. Kita tengok dekat bahagian glosary ni kan apa yang dimaksudkan eczema ya. Keadaan radang pada kulit bayi disertai dengan bengkak, gatal dan ruam merah. Jadi eczema inilah yang biasa bayi kena. Memang orang kata normal lah, common kalau tidak dijaga dengan betul. Bahagian-bahagian yang cikgu tunjukkan pada pelajaran yang lepas biasanya bahagian lampin tu, yang bahagian punggung, bahagian ketiak, bahagian leher, ini biasalah menyerang. Kadang-kadang ada bayi tu kena eczema seluruh badan merah-merah, ruam panas, bengkak-bengkak, gatal-gatal. Jadi apa yang terjadi? Bayi tu akan menangislah, meragamlah. Lepas tu kolik bayi ni. Kolik bayi ni ialah satu keadaan yang sangat mengerikan lah sebenarnya. Pernah tak kamu pernah tengok adik-adik kamu menangis? Bayi tu macam mana kita bagi dia minum ni, bagi minum tu, tak nak berhenti-henti, dia menangis, tak berhenti-henti siang malam, aduh tak berhenti-henti. Inilah dan kita tak tahu tau, bayi tu menangis tanpa sebab. Ingat dia nak minum susu, lapar, tapi bagi dia minum pun tak nak berhenti-henti nangis. Inilah masalah kolik bayi. Keadaan di mana membuat bayi tu menangis secara berterusan tanpa ada penyebabnya. Inilah masalah yang dihadapi oleh ibu lah. Anak dia, bayi dia kena masalah seperti ini. Jadi itulah disarankan beri susu ibu supaya dapat mencegah masalah ini. Yang keempat, memberi keselesaan dan keselamatan emosi kepada bayi. Seperti mana yang kamu boleh lihat dalam gambar lah. Memang ketika ibu tu baby tu menerima susu dalam dakapan ibu dia, nampak dalam pangkuan ibu dia, mesti baby secara semula jadi akan rasa selesa. Berbanding kamu tengih je dengan susu botol macam tu kan, minum kau macam tak ada keselesaan kan. Kadang-kadang ada ibu yang malas tak nak menyusu, senang-senang kerja, panggil lah dia punya orang gaji ke apa lah, bagi susu kat ni, bagi susu botol. Sebab apa? Kita pun tak boleh salahkan ibu ni. Kadang-kadang ibu ni dia bekerja, dia tak ada pilihan. Jadi bagi yang suri rumah, inilah peluang dia untuk menyusu ibu anak dia sebelum masa. Tapi yang bekerja pun boleh sebenarnya. Kamu tahu tak? Biasanya susu ibu ni kita boleh pump. Kita boleh pump, masuk dalam botol, simpan dalam air sejuk, lepas tu boleh panaskan balik. Itu yang cikgu buat tu lah. Jadi sebenarnya anak tu kan bila dah biasa minum susu ibu dia kan, dia tak akan minum susu lain. Kalau budak baby tu dah biasa minum susu ibu, dia dapat beza tau. Dia dapat bezakan, susu formula tu tak sedap. Tapi bila once kita dah bagi dia susu formula, takut juga dia tak nak terima susu ibu lagi. Itu. Sebab baby ni kadang-kadang ada pengalaman, dia dah bagi susu botol, dia dah malas nak minum susu ibu. Tapi ada yang nak minum susu ibu terus. Jadi pengalaman ni lah baby ni kan kita lihat kan. Jadi sangat penting lah ibu tu menyusu baby ni kan, supaya baby rasa selesa. Sebab tu cikgu kata yang kelima ni, penyusuan ibu ni kepada anak ni memberi peluang berinteraksi dan meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dengan anak. Ini memang kita tak boleh elakkan. Ini adalah sesuatu yang memang kita dapat lihat ya. Bila seseorang ibu itu menyusu anak dia, akan adanya satu ikatan ataupun jalinan. Ya, cikgu yakin kamu semua ada pengalaman ibu-ibu kamu menyusu kamu, ya. Jadi apa orang kata, cuba imbas kembali lah. Sebenarnya kan kalau ini menurut apa yang daripada pemerhatian cikgu lah, kalau seseorang baby tu dia disusu, ibu dia menyusu dia ada satu hubungan yang sangat rapat dengan ibu. Apatah lagi dalam Islam kan, memang menyusu ni ada orang kata sunnah, tak silap cikgu. Yang satu memang diwajibkan lah, memang diwajibkan ibu tu menyusu. Saya tak tahu sampai umur berapa, tapi kalau Islam saya rasa 2 tahun tak silap cikgu.
Tak tahulah, kalau salah tolong betulkan. Tapi kalau untuk apa orang kata doktor, biasanya kalau kamu lihat di sini, penyusuan susu ibu diberi sepenuhnya kepada bayi dalam masa 6 bulan pertama daripada kelahiran, selepas kelahiran. Jadi ini adalah saranan lah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Minimum lah, memang digalakkan ibu-ibu untuk menyusu bayi sehingga 6 bulan selepas kelahiran. Cukup-cukup bagi dia susu ibu sepenuhnya dalam tempoh 6 bulan tu selepas kelahiran. Sebenarnya kita dah lihat apa yang kita belajar hari ini, yang murid-murid, pelajar semua, kamu janganlah duk gelak-gelak kan. Sebab mengapa kamu belajar semua ini? Cikgu yakin satu hari nanti kamu semua akan bakal menjadi bapa atau jadi ibu. Jadi pengalaman-pengalaman ataupun maksudnya pengetahuan-pengetahuan yang kamu perolehi pada hari ini secara tidak langsung akan memberikan kamu ilmu yang sangat bermakna. Sebab kamu tak lama lagi, bukan tak lama lagi lah, mungkin satu hari nanti pun kamu akan bakal menjadi bapa atau ibu. Jadi sebagai bakal ibu, jadi apa yang kamu pelajar hari ini? Cikgu bercakap jadi kamu cuba aplikasikan dalam hidup kamu pada masa akan datang. Jadi apa yang kamu pelajari sebenarnya semua ini tidak sia-sia. Ini adalah satu pengetahuan yang bermakna untuk bekal ilmu kamu di masa akan datang kan. Jadi kalau kamu lihat topik dekatan 5 sains ni, pendidikan sains sosial dalam sekitar ni memang agak sukar sikit. Jadi agak mencabar. Jadi cikgu nak bagi tahu apa yang kita telah pelajari selama ini, video-video yang cikgu telah buat. Mungkin ada yang lihat, ada yang tidak lihat, ada yang tonton, ada tak tonton. Tapi cuba kamu imbas kembali, lihat kembali. Jadi nota-nota yang cikgu bagi sebelum ini, jangan lupa fahamkan kembali, tengok balik nota-nota, belik-belik kembali nota-nota yang cikgu bagi Jadi kita pun tak akan lama lagi akan berjumpa. Jadi cikgu harap bila nanti kita jumpa bersua muka, cikgu tanya tak adalah yang terlopong aja terbuka aja mulut dia. Ni cikgu cakap direct ni. Cikgu rasa macam mengajar kamu di kelas lah bila cikgu cakap macam ni daripada cikgu cakap seorang-seorang, cikgu tunjuk muka, kamu pun nampak muka cikgu. Cikgu pun teringin juga nak bersua dengan kamu, rasa rindu dengan kamu semua. Sebab memang rasa seronok lah, lebih baik rasanya mengajar kamu secara direct, dapat tengok muka kamu. Tapi apakan daya kan, tak lama lagi kamu semua akan jumpa kembali dengan cikgu pada bulan April nanti. Jadi apa nota-nota yang cikgu bagi selepas ni, apa yang cikgu suruh salin, jangan lupa buat apa yang cikgu berikan. Cikgu harap kamu semua dapat memberikan kerjasama bukan untuk cikgu, apa yang kamu belajar bukan untuk cikgu. Cikgu cuma boleh sampaikan ilmu, tapi apa yang kamu pelajari semua untuk kamu, untuk masa depan kamu. Jadi itu saja daripada cikgu untuk pelajaran hari ini. Semoga kita bertemu kembali di pelajaran akan datang. Jangan lupa lepas ni siapkan modul masing-masing Thank you. See you again. Bye.